Can all of you submit by today tak? Before 1. Saya bagi masa sampai pukul 1 lah untuk submit. Before 1. Do you have any problem? Anyone? Okay tak? No. Okay, tak ada Okay je Doktor. Okay je Okay, good. Tu yang dah hantar lah tu. Okay, yang tak hantar lagi, jangan hantar masa kelas. Masuk kelas dulu. And then lepas kelas, you can actually submit ya. Because if you submit now, you are actually disturbing the class and saya nak kena pergi ambil dan awak nak kena ponteng that session lah kan. So, I don't want that. I want you to actually listen to the class. Right. Today, what I plan to do, I want to continue our chapter 2. Let me recap a bit what we have discussed. We have looked at the reason why binary and not decimal. And then we talk about bit, byte, word, block. Dan saya juga dah discuss dengan you all. If we change, if let's say we want to use vacuum tube, if we want to save for, katalah nombor 13. Okay, then what kind of, apa tu namanya? How many vacuum tube needed kalau guna binary, decimal, octal and hexadecimal. Okay, yang macam blur lagi, boleh tanyakan kawan yang dah tak blur. Tapi kalau blur juga semua orang, come and ask me. Okay. So kalau nombor 13, kalau decimal, 20 vacuum tube. Kalau binary, 4. Kalau octal, 16. Kalau hexadecimal, 16 as well. Okay, that is the answer untuk nombor 13. Nombor lain berbezalah jawapan dia. Right. And then, I've discussed last week about how to convert number bases. We have discussed as well daripada decimal pergi binary, pergi octal, pergi hexadecimal. In the class, we also discuss, masa tutorial, we also discuss about arithmetic, addition and subtraction for different number bases. Kenapa dia ni? Sekejap. Sebab ada yang okay. Ada orang salah. Ya. Kelas sekarang. Kelas. Letak keluar. Kat luar, kat kotak. Ya. Okay, masuk kelas. Saya kena marah kan, free je. Sekejap. Okay. Sekejap, saya ni sekejap, terblank sekejap. Okay. So, what we want to do is that we want to continue our chapter 2. Please prepare. This week, I may give you a simple quiz to check whether you understand or not how to do it. Memang dalam kelas kita rasa macam benda tu senang. Macam, yelah kita buat together kan. Saya tak pernah lagi ask you to do it yourself. So most likely, this week tutorial, let's do a little bit more exercise. Exercise. Exercise tu tak adalah exercise sangat. Dia individual. So, can we do that? Can you be prepared? Boleh? InsyaAllah boleh, Madam. Okay, good to hear that. Okay, part mana nak kena prepare? Semua yang kita dah belajar lah. Dan no calculator is allowed. No calculator is allowed. Yang tu saya nak tekankan 45-60 kali, takut lupa. Right, today I want to actually continue our lesson by actually continue looking at this one. Sekejap, saya setkan benda lah ni kejap. Alright.
Okey, yang ni kita dah buat sampai sini Kita dah buat sampai sini. So nanti bila saya akan bagi, today I will give you this. I want you to do a little bit correction Kat sini, instead of pinjam 1, kita akan pinjam 2 kat sini Betulkan nanti. Okey, betulkan nanti. Kita akan pinjam 2. Okey, kita akan pinjam 2. Yang ni dia macam lari sikit. So nanti you betulkan, jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Tapi dia macam lari sikit. So that's why I want you to actually do the correction. Yang ni kat bawah ni. Kita bukan pinjam 1, kita pinjam 2 ni. You nak saya betulkan sekarang ke macam mana? Tak apalah, betulkan sikit je. Boleh ke? Boleh. Boleh. Yang ni kan, Boleh. kita tak pinjam 1, kita pinjam 2. Sebab 1 minus 1 is 0. Tapi 0 minus 1 tak boleh, therefore kita kena pinjam. So kita kena pinjam bukan pinjam 1, kita pinjam 2 sebab ni base 2. So tukarkan dekat nota nanti, it's supposed to be 2. 2 minus 1, 1. 1 ni, tadi 0 kan, bila kita dah pinjam, dia supposed 2, tapi bila kita dah pinjam 1 akan jadi 1. 1 ni akan jadi 0. Betulkan ni, 2, 1, 0. Boleh? Boleh. Right, good. Okay, ini pun sama, tengok balik. Okay, tengok balik kalau peminjaman tu salah. Okay, kalau peminjaman tu salah, as I said, I hope that you can do the correction. Okay, you can do the correction. Right. Ini exercise This is basically the exercise. And later you can do it yourself. Tapi this is something that I want to discuss today. So, we are at the half ataupun I would say the 60%. I have covered 60% of chapter 2. So we have another 40% of chapter 2. So today I want to complete another 20% of chapter 2. So we are going to talk about signed and unsigned numbers. If you realize, basically we are talking about positive numbers sahaja all this while. But actually numbers ni mana ada nombor positif je, dia mesti ada juga nombor negatif. So binary numbers either signed or unsigned. So basically if you realize whatever that we discussed, that is all unsigned numbers, nombor positif But actually we do have signed numbers as well. So CPU perform arithmetic and comparison operation for both type equally well without knowing which type it's operating on. So there are 3 ways to actually to tell the computer whether the number is signed and unsigned. Okay, cara dia yang pertama, we will be using sign and magnitude. Okay, yang pertama kita akan gunakan sign and magnitude. Yang kedua kita akan pakai ones and twos complement. Dan yang ketiga kita akan pakai IEEE notation. Okay, ada 3 sign and magnitude, ones and twos complement, IEEE notation. So today I'm going to cover, okay, dekat nota ni tambah sikit sign and magnitude, ones and twos complement. Yang ni sebenarnya satu benda je. Dan yang ketiga adalah IEEE notation. IEEE. Tiba-tiba saya macam terserap pula. IEEE notation. Okay. So, let us look at sign and magnitude first. Okay, sign and magnitude ni very simple. So, saya simplify very simple. Nombor yang the first one is determine the sign. Okay, let's say kita ada begini Sekejap, saya tulis sikit. Okay, katalah kita ada 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. So based on this, we just look at the first number here. If it is 0, it is positive. If it is 1, it is negative. Now this example, 0 means positive. Itu saja. Okay, katalah kita ada example 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Okay. So tengok dari sini, kita nampak 1 kan? 1 maksudnya negatif. Itu sahaja. Dapat?
Okay, kelas? Macam mana doktor? Okay. Okay. So, kita tengok nombor. If you are given, tapi dia akan bagi tahu lah soalan akan bagi tahu Kalau soalan cakap, okay, this is sign and magnitude. So, kosong dekat depan ni represent positif. So, macam mana kita nak tahu nilai dia? 1, 2, 4, 8. Lepas tu 16, 32, 64. Dia berhenti kat situ je. So 64 campur 32 berapa? 76. Okay, good. 76 campur 16. 92. 92 campur 6. 98. So jawapan untuk ini adalah positif 98. Okay, kalau yang bawah ni, sama juga. Buat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tapi yang 1 kat depan ni is negatif. So sekarang ni kita ada 32 plus 1. Negatif 33. Boleh? Oh, Okay tak? faham. Boleh. Right. Okay, untuk this value, untuk sign magnitude, kita tengok je nombor depan dia. Kalau depan dia kosong, positif. Belakang dia, depan dia 1, that is negatif. Negatif. Example macam ni. Saya punya ni macam tak selesa. Right. If we have this, okay macam ni lah. So kita ada this value. Nampak tak nombor 1 kat depan ni kan? That is basically to indicate positive. Yang ini ada nombor 1 kat depan. This is basically indicate negative. Sama juga macam ni. If you want to represent plus 1, kosong kat depan. Negative 1, 1 kat depan. Oh, tiba-tiba saya tertarik panjang pula. Ini pun sama. 3, 2, 7, 6, 7. Kosong means positive. 1 means negative. Boleh? Boleh. Right. So, ambil masa sikit. Okay, untuk negatif dengan positif 31. Okay, kalau basic unit dia byte, what would be the answer? What would be the answer? Byte. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Byte maksudnya 8 kan? 64, 1, 2, 8. Okey, 31. Maksudnya 1, 1, 1, 1, 1. Betul? Betul ke tidak? Okay. Yang ini semua kosong. Betul. So, kalau positif 31 jawapan dia. Sorry saya guna mouse jadi tulisan saya sangat teruk. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Kalau negatif 31, kita akan dapat 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Dapat? Dapat. Good. Okay, so ini kalau nombor kecil lah. Kalau nombor besar dan kita terlebih yang kat depan ni, kalau byte, you tambah lagi 8 kat depan. I repeat, sebab nombor ni kecil kan. So dia tak ganggu kita punya nombor yang ke-8 ni. Maksudnya less than I would say bila kita campur semua ni masih lagi kurang, jadi kita masih boleh lagi guna 128 ni. Tapi kalau terlebih, then you kena tambah lagi 8 value dekat depan. Sampai kat situ, okey ke tak okey? Sampai kat situ, okey ke tak okey? Kelas ni semakin senyap ni. Okey tak? Okay. Lemah je. Right. Okay, kalau macam ni, what is the answer?
Jawapan. 2. 2? 2, takkanlah 2. This one. What would be the answer? Ada siapa nak jawab? Berapa jawapan ni? Baik. Positif 32. Okey. Positif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Positif 32 ke tu? Satu ni dah negatif. Kan? Satu tu dah negatif. Cuba kira balik. Try calculate balik. Satu ni dah negatif. Negatif. Negatif 57. Betul. Negatif 57. Very good. Okay. Negatif 57. Sebab satu ni dah negatif. Tapi soalan nak beritahu lah sama ada dia ni nombor sign and magnitude ataupun tidak. Faham ke? Boleh ke? Doktor nak tanya. Kenapa? Kenapa satu yang negatif dan kosong yang positif? Kenapa? Itu memang dia punya kaedah dia gitu. Oh, tak ada explanation kenapa. Tak ada explanation kenapa. Alright, okay. Okay. Aku tertukar. Oh, tak. Satu negatif, kosong positif. Kejap lagi kita tengok yang lain-lain pun macam tu. Okay. Alright. Okay, ada soalan tak lagi? Any other question tak? Tak ada. Tak ada Confirm tak ada Sebab saya nak susahkan lagi ni. Now, kita ada arithmetic pula. Okay, kita ada arithmetic pula. So, arithmetic ni kalau same sign, kita akan tambah. Kalau different sign, bigger value, tolak smaller value. Lepas tu, sign kita akan ambil bigger value. Okay. Tiba-tiba dia dah bagi example kat sini. Saya tak nak bagi example lagi. Saya nak kita buat exercise dulu. So, let me stop first and bagi exercise supaya you faham. Okay, so supaya you faham. Let me add over here. New slide. Blank. Okay, apa yang saya nak buat adalah, okay, this is important ya. Apa saya nak buat? Saya nak masukkan table. Okay, dia ada two type of scenario. Saya bagi contoh plus, okay tak apa, kejap lagi saya betulkan. Plus 5 plus 13. Okay. Kenapa dia tak nak bergerak ni? Tak apa. Kita buat ni dulu Okay, kita dia macam ni Yang pertama macam ni. Yang kedua kita akan ada negative 5 plus 13. Kemudian kita akan ada 5 minus 13. Dan kita akan ada negative 5 minus 13. Okay, ni soalan dia. Right. Boleh nampak ke kelas? Can you see this? Boleh. Boleh Alright. So, Boleh. kita ada 4 senario. So, kalau kita tengok slide tadi, okay, dia cakap kalau same sign, kita tambah. Kalau different sign,
smaller number subtract the larger one. Tapi ayat dia macam tak best. So saya bagi ayat saya sendiri. So same sign. Kita tambah macam biasa. So you nampak 5 plus 13 tambah macam biasa. Negative 15 negative 5 minus negative 13 pun tambah macam biasa. Okay, macam mana nak buat? So first kita kena convert dulu pergi binary. 0, 0, 0, 0. 5 macam mana? 0, 1, 0, 1. Betul? Betul. 13. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Betul? Betul. Okay. Untuk yang ni, apa kita buat? Kita tambah. Macam manalah saya nak letak tambah ni? Tak tambah sini kot. Okay. So yang ini kita tambah macam biasa. Saya letak underscore supaya kita nampak operation dia. Okay. 1 plus 1. 0. 0. 1 yang atas kan? Okay. 1 plus 1 lagi. 0. Lepas tu 1 yang atas. Sekejap. 0, 1. 1, 0. Okey, betul. Lepas tu 0. 1. Kemudian kita ada 0, 0, 0. Dapat tak? Sekejap ya. Bukan patutnya 10001. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay, 1 plus 1. 0, 1 yang atas. 1 turun bawah. 1 plus 1, 0, 1 yang atas. Okay, ni 0, sorry. Gitu kan? Ya, So, betul. 1 yang atas sini. Dapat tak? Dapat. Okay. Sebab kan, Dapat. okay, good. Sebab dia positif. Okay, sebab dia positif. Jawapan akhir dia 0001. 0010. Okay. Sampai kat situ. Oh, ya, boleh. Tak boleh ke kalau kita 5 tambah 13 dulu jadi 18 kan? Lepas tu 18 tu kita convert to binary. Tak boleh, tu mengelat. Okay. Tak boleh. Tu mengelat. Doktor, jawapan akhir dia memang dalam bentuk byte juga. Dalam bentuk byte juga. Okey. Okay, good question daripada kawan Yun. Asal kita nak bersusah payah kan, kita nak tambah-tambah gini. Kita tambah je lah macam biasa. Lepas tu kita teruslah bagi 18 kan. Kita terus convert. Tak boleh jawapan. Kalau jawapan gitu, jawapan itu adalah mengelak. Sebab dalam you punya exam nanti, workflow is asked. You kena bagi workflow. So workflow ini dapat 1 markah. Jawapan akhir another 1 markah. Boleh? Boleh. Menjawab tak? Boleh. Menjawab tak? Betul, jawab. Okay. Right. So kita teruskan Okay, dalam kes ni kita ada negatif 5. Macam mana lah saya nak buat? Negatif 5 tambah 13. So dalam kes ni, okay, syarat dia nombor besar, tolak nombor kecil, sign akhir nombor kecil. Nombor besar. Okay, what do I mean? Okay. So nombor besar siapa? 5 dengan 13. Siapa nombor besar? 13. 13. 13. So 13. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Lepas tu kita akan tolakkan dengan 5. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Saya buat pendalah ni sekejap. Oi. So jawapan. 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Betul? Betul. Betul. Okay. So, itu jawapan dia. Okay. Bila, macam mana ni? Tapi, jawapan akhir dia tak habis lagi ni. Jawapan akhir dia, nombor mana yang, apa orang kata? Nombor mana yang besar? Sign nombor besar apa? Sign nombor besar mana? 13. 13 sign dia apa? Positif.
Positif. Jadi jawapan akhir dia 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0. Susah sangat ke? Okey tak? Ya, Okey je. Okey dah rasanya. lari pula. Abdul macam mana? Okey. Okey, saya kecilkan sikit boleh tak? Sebab nanti saya tak muat yang bawah ni. Boleh. Macam tak merangsangkan je. Okay. Now, kita buat seterusnya. Okay. Seterusnya sama juga. Kalau sign berbeza, kita akan nombor besar tolak nombor kecil. So, nombor besar apa? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Betul? Lepas tu nombor kecil berapa? 5. Jadi kita akan buat, kita tolak dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0. Okay. Next. Kita akan dapat jawapan apa? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Baik. 0, 0, 0 kan? Tapi sign mana yang lagi besar value dia? 13. Negatif 13. Jadi kita kena negatifkan dia. Jadi jawapan dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Beza 1, 0, 0, 0. Betul. Beza Kalau tadi, sebab nombor dia positif kan? So yang depan ni 0. Tapi sekarang ni 13 ni lagi besar and 13 ni negatif. So depan ni 0. Boleh? Boleh. Okay, good. Yang senyap, okey ke tak okey? Okey. Okey. Cuba menghadam. Right. Tak apa, kita buat kuis ni, kita tahu okey tak okey kan. Tapi kena together dengan I lah, buat benda lah ni. Tak boleh lah saya sorang-sorang shot sendiri. Okay, kalau sign yang sama macam ni, dua-dua negatif. 5 negatif, 13 pun negatif. Jadi kita kena tambah. So tak kisahlah kalau nak tambah pun, 5 duduk atas ke 5 duduk bawah ke tidak memberi apa-apa impact sebab kita akan tambah macam biasa. So 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dan kita plus 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Apalah. Okay, kemudian kita underscore. Okey, jawapan dia. Kita akan dapat. Jawapan dia sebenarnya sama je macam atas. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Okey, cuma apa perbezaan dia? Kena tukar jadi negatif. Ya betul, pandai pun. Satu kat depan. Ya. Sekejap saya buang benda Allah ni. Okay, tapi beza dia, tu yang macam awak cakap. Nombor dia adalah negatif. Therefore, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nampak tak? Nampak doktor? Saya kecilkan dia sikit supaya dia seragam. Doktor, Ya. kalau jawapan last tu macam negatif 0001 sama ke? Ke dia berbeza? Negatif. Dia negatif 0001 0010. Dia tak wujud negatif. Oh, tapi dalam calculation dia negatif positif. Tapi jawapan last it's like 1 atau 0 yang hujung sekali tu. Betul. Sebab Oh, macam mana okay. dia nak represent negatif dalam binary? Maksudnya sign tu tak wujud tau. Komputer tak tahu sign. Komputer cuma tahu 0 dengan 0. 0 dengan 0 bijak tak saya. Komputer cuma tahu 1 dengan 0 je. Dapat tak? Boleh tak? Dapat. Okay, thank you doktor. Right. So good question from your friend. Okay, boleh tak kalau kita letak je lah negatif kat sini, kenapa kita nak bersusah payah? Tak. Isu dia sekarang ni, kita tak boleh letak sign. Komputer tak faham sign. Komputer cuma faham 0 and 1 sahaja. So that's why kita kena convertkan dia menjadi ini
untuk memberitahu bahawa komputer 1 ni negatif, 0 ni positif. Itu je yang berlaku. Does that make sense to you? Faham doktor. Kenapa saya nak underscorekan dia? Tak payahlah. Okay, begitu Boleh? Boleh. Okay, Boleh. macam mana saya Boleh. kira markah? Okay, macam mana saya kira markah? Jalan kerja is 1 marks. Final answer is another marks. Okay. Ni saya savekan terus. Sekarang saya lupa. Save as. With example Example. Okay, sebarang pertanyaan so far. Sebarang pertanyaan. Any question? Do you want any other example tak? Tak ada. Faham. No question. Okay, tak ada question. Good. Tapi nak example tak? Nak buat tak? Ke tak ya? Boleh lah. Teruk betul. Tengok senyap je ni. Tak, itulah pasal dah. Memang confirm nak buat quiz ni this week. Barulah tahu langit tinggi rendah kan? Nanti kuis soalan senang macam ni kan doktor? Of course not. Okay, kita tukar soalan. Nombor panjang ke? Nak nombor panjang-panjang? Tak yalah, bagi nombor pendek-pendek supaya faham dulu. Kan panjang-panjang Okey, kan, nak boleh. tukar salah kan, you panik lagi. Kita ambil nombor Madam ada soalan. Ya. Macam mana madam convert 13 tu terus jadi 00110 tu sebab dia memang kena hafal ke ada cara lain? Mana? Apa yang mana? Maksudnya 5 tu mewakili 0000101. Okay. Macam mana nak convert terus jadi binary punya type tu? Oh, okay, faham. Okay. Ingat tak saya ajar table tu kan? Ingat tak table? Ingat. Okay, saya tambah new slide saya insert table. Kita ambil 8 lah, 8 cantik. Okay. So, kita start dengan 2 power of 0 sebenarnya. Alah, hai benda lah ni pun. Ya. Okay. Sebenarnya kita start dengan 2 power of 0. 2 power of 0, sekejap. Mana ke dia? Saya tak nampak. So, saya tak nampak. So, kita superscriptkan dia. Okay. Nampak ke? Kita kecil sangat? Do you want me to make it bigger? Tak nampak. Boleh nampak madam. Boleh Kita besar sikit. Saya memaksa mata awak pula. Okay, dia sebenarnya 2 power of 0. Sekejap saya insert satu lagi. Mana ke insert? Alah, dia tak bagi pula. Ngada-ngada lah benda ni. Sekejap dia tak bagi Pak. Split je lah. Split column tak payah. Number of row. Okay. Now. Okay, sebenarnya macam mana saya buat? Saya ambil jalan susah sikit Bagi saya masa untuk tunjuk kat you. Saya ambil 8 sebab 8 is byte. Dan jawapan biasanya saya nak dalam byte. So that's why saya ambil 8 2 power of 0, 1, 2, 3, 5, 6 and 7. Okay. 2 kuasa kosong berapa? Value dia. 1. 2 kuasa 1. 2. 2 kuasa 2. 4, 4. Okay. 8, 8. 16, 16. 32. Oh, 16, 32, 32. 4, 1, 2, 8. yes. 128. Okay, good. Okay, sekarang ni kita nak convert nombor 5. Okay, sekarang ni kita nak convert nombor 5. Kalau kita nak convert nombor 5,
Mana saya nak? Okay. Saya kena present dulu Kalau saya nak convert nombor 5 lah kan. Macam mana saya nak buat? Okay, antara banyak-banyak ni, yang mana yang muat nak letak 5? Muat maksudnya, kalau 8 ni dah terlebih. Kalau 4 ni kurang. So kita kena cari yang kurang. Yang paling kecil dia punya space. So yang paling kecil siapa? 4. So kita letak 1. 4. Okay. So 5 tolak 4. 1 kan? 1. Okay, so ni jadi kosong. Yang ni akan jadi 1. Tu yang saya dapat tadi tu. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dapat ke? Okey, dapat doktor. Alright. Dapat. Okay, good. So, another example. 13 tadi kan? Okay, kita nak letak kat mana? 16 dah terlebih. Jadi kita boleh letak dekat 8. Okay, 13 tolak 8. Berapa? 5. 5. So 5. Mana kita boleh letak? 4. Betul. Kita boleh letak dekat 4. Lepas tu bila kita tolak, kita akan dapat 1 kan? So 2 ni dah tak payah. So kat sini kita letak 1. That's why kita akan dapat 5 dengan 13 ni. This is the value. And of course saya nak nombor baik. So kat depan ni semua kosong. Adakah menjawab soalan you? Menjawab doktor. Okay, good. Yang lain ada soalan tak? Sebab untuk conversion ni, apa dia? Saya ada soalan. Oh, tak Contoh ada kan, soalan. kalau untuk saya ada soalan. Ada soalan. Okay, maaf. Okay. Okay. Yang negatif dengan positif ni hanya untuk calculation kan. Contoh kalau dia suruh convert one number to binary, Okay. yang nombor 1 atau kosong yang kat depan tu tak payah consider as positif atau negatif, betul tak? Betul, betul. Okay, thank you doktor. Soalan akan bagi tu sama ada nombor tu sign and magnitude atau tidak. Soalan akan beritahu. Tapi kalau tidak diberitahu, assume nombor binary biasa. Maksudnya unsigned numbers. Boleh? Menjawab tak? Boleh, thank you doktor. Alright. Okay. So saya discard So yang ni jelas macam mana nak tukar? Okay. So kita tukar Faham. soalan. Okay, good. So kita tukar soalan. Sebab awak pun macam lemau je masing-masing. Kita tukar jadi susah sikit. Kejap lagi saya panggil nama siapa-siapa yang saya nak suruh buat. Share screen. Kalau tak nak share camera. Right. Soalan pertama. Kita try. Tukar nombor sikit lah. 27. Tambah apa? 64. Boleh lah. Okay. Buat sekarang. Sekejap lagi saya panggil nama. Dan saya nak awak share screen. Okay. Sekarang. Saya pun akan buat juga.
Dengar semua. Tu dia apa dia tu? Dah siap. Dah siap? Okay, sekejap Saya nak check jawapan saya sekejap Okay. Okay, siapakah yang bertuah? Ada siapa-siapa nak share dulu sebelum saya panggil? Saya nak share. Okay, silakan. Yang jawapan Saya nombor stop. satu tu. Saya stop sharing. Okay. Silakan. Macam nak share sekejap. Dekat atas tu ada button share. Saya dah stop sharing dah. Boleh tak? Okay, good. Okay, silakan. Okay. Sorry, saya dah cakap tapi lupa unmute. Okay, first disebabkan dua-dua tu nombor positif, so kita tambah je macam biasa. Kita convertkan 27 dengan 64 tu kepada binary. Okay. Dapatlah nombor ni. Ini Alright. tambah je macam biasa. 1 tambah 0 dapat 1, 1 tambah 0 dapat 1. So ni jawapan dia. So yang depan tu make sure tambah kosong ni sebab nombor dia positif. Okay. So dapatlah jawapan 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Okay. Ni jawapan Betul? untuk nombor 1. Betul? Okay. Next is jawapan nombor 2. Nombor 2 tadi sekejap soalan. Negatif 27 tambah 64. So Okay. kita ambil yang nombor positif yang besar tu tolak Okay. dengan 27. Dapatlah jawapan. Disebabkan 0 tolak 1, so kita kena pinjam daripada sebelah. Jadilah 2. Okay, 2 tolak 1 jadi ni. Lepas tu disebabkan jawapan dia tu negatif, kat depan dia make sure ada nombor 1 yang melambangkan dia ni negatif. Betul. Okay, next is nombor 3. Soalan dia tadi apa saya lupa. Okay. Saya lupa tapi ni jawapan dia. Okay, faham. Okay. Right. Jawapan okay. Okay, very good. Okay, thank you. Sebab betul tu, jawapannya betul. Okay, cumanya bila you buat operation, jawapan akhir tu keluarkan. Okay, kita dah buat operation kan? Sebab nanti takut you sendiri confuse. Itu jawapan akhir ke operation punya jawapan? Sebab jawapan akhir akan ada sign. Betul? So jawapan akhir tu keluarkan. Betul, jawapannya betul. Bukan salah. Cumanya sebab you letakkan dia juga dalam operation. Takut you sendiri confuse. Faham? Nak elak careless mistake lah. Ya, betul. Nak elak careless mistake. So, bila kita dah selesaikan operation, lepas tu kita nak bagi jawapan akhir, kita tulis sekali lagi. Okay. Saya bagi contoh macam ni ni. Pasal tak saya letak kat luar lagi? Kat bawah ni ada lagi jawapan. Okay, macam ni kan? Okay, ini bukan yang betul. Ini apa orang kata? Ini jawapan operation. Macam yang awak buat tadi. Tadi tu dah betul. Tapi lepas tu tulis lagi sekali jawapan akhir. Boleh? Boleh, Doktor. Alright, good. Very good. Okay, betul jawapannya? So, kita ada 27. So, 27 kalau kita nak tukar 0001. Kemudian kita ada 1, bantu saya 1011. Okay, kemudian 64, 01. 00 all the way, semua 0 kan? Okay, tukar nombor. Okay ke tak okay you all? Ada sebarang masalah tak? Okay. Okay, Doktor. Okay. Good. 0101. Okay, kemudian kita ada 1011 kan? Ni jawapan you tadi.
So kita ambil semula sebab di positif 0, 1, 0, 1. Kemudian 1, 0, 1, 1. Okey. Kawan awak jawab tadi sangat tepat. Cumanya yang ni je yang saya minta. Tulis semula jawapan akhir supaya sendiri tak confuse. Boleh? Boleh lah tu. Good, Boleh. very good. Very good. Okay, kemudian kita teruskan. So kita ambil, kita ada dua value kat sini. Negative 27 and 64. Kita ambil nombor yang lebih besar. Nombor yang lebih besar is 64. Therefore, okay, 64 kita tolakkan dengan 27. So 27 adalah kat sini 1011. So jawapannya kita akan dapat 000001 kan? 0101 betul? Macam salah. Kat sini ada 1, betul? Betul. Betul. Okay, so kat sini kita letak 1. So kat sini kita baikilah 0101. Okay, kemudian yang ni pula kita tengok nombor mana yang besar, tolak dengan nombor yang kecil. So again 64 duduk atas. Okay. Kita tolak dengan 27. So 1011. So kita akan dapat 10. 101. So kat sini kita akan dapat 1. Last sekali. Ni macam biasalah. Tak kisah pun mana duduk atas. Tapi kita kena tambah. So kita kena tambah. Yang pertama kita nak tambah 64 ni. Apalah katalah saya nak tambah 27. Madam, doktor nak tanya. Ya boleh. Soalan nombor 2 tu bukan patutnya dia negatif ke? Nombor positif. Nombor 2 yang mana? Yang ni. Yang negatif 27 tambah 64. Kan Nombor patutnya mana yang jawapan lagi dia besar? negatif Nombor mana yang besar? 64. Jadi bila nombor besar tu positif, nilai akhir dia. Tak, maksud saya jawapan dia. Patutnya ada satu kat depan dia sebab jawapan dia negatif. Kenapa jawapan dia negatif Oh, okay, sorry, salah buat. Sorry. Okay, faham. Okay, dapat Okay, 64. Ni tadi 27 plus 64. So kita akan dapat 01. 01. So yang ni kosong So kita dapat 1011. So negatif 101. Okay. Betul ke? Ada pembetulan tak? Okey ke yang ni? Boleh? Boleh. Yang lain ada soalan tak? Do you have any question? Boleh No. Right. So seterusnya question number 4 ni, yang ni saya nak you balik buat. Okay, you balik buat. So tengok soalan ni. Okay, macam mana nak buat? Ini saya serahkan dekat you. Okay, untuk buat supaya saya boleh tanya. Okay, supaya saya boleh tanya masa quiz nanti. So fikir macam mana nak buat Fikir macam mana nak buat. Tapi ini antara soalannya. Dan soalan ni pernah keluar soalan final 5 markah. Okay, soalan ni pernah keluar soalan final 5 markah. Okay, next. The second way of represent negative value.
Okay, kita ada ones complement and twos complement. So, ones and twos complement ni is special only for negative number only. Let me repeat. Ones and twos complement is only for negative number only. Nombor positif tak ada. Nombor positif nombor macam biasa. I repeat, nombor ones and twos complement hanya untuk negative number sahaja. Right. So, if we have this, it's very simple. Okay, macam mana nak buat? Mula-mula nak jadikan dia ones complement, kita terbalikkan. 1 would be 0, 0 would be 1. Itu adalah ones complement. Okay, contohnya 5 tadi kan, kita ada 5. Ada dia, saya punya pointer. Okay, 5 tadi, if we want to change to binary, kita akan dapat 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Betul? So nak jadikan dia ones complement, kita terbalikkan. 0 akan jadi 1. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Sampai kat situ. Okey ke tidak guys? Okay, madam. Okay, Okey. doktor. Okey. So senang je. Ones complement diterbalikkan aja. Okey, bila jadi twos complement, kita kena tambah 1 dekat belakang. Okey, macam 5 tadi. Okey, nak jadi, okey ni binary dia. 0, 0, 0, 0. Dan kita ada 0, 1, 0, 1. Sorry ya, saya pakai mouse ni. Jadi tangan tu macam tak bendung. Okay, kalau ones complement, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kalau twos complement, kita tambah 1 kat belakang. Kat belakang mana? Kat belakang sini. Jadi jawapan dia 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Dapat? Doktor tak nampak sebab kena halang. Saya terlindung. Saya melindungi. Okey, jap. Okey, saya ulang So 5 tadi, saya tulis kat sini Kalau binary 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Okey, kalau ones complement, dia akan jadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kalau twos complement, kita tambah 1 kat belakang. So jawapan dia 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Benar lah ni. Boleh? Ini untuk represent negatif 5 sahaja. Kalau 5, nombor ini je. Nombor binary biasa. Tapi kalau negatif 5, dia akan ada ones and twos complement. Boleh? Okey tak okey? Okay, doktor. Okay. Yang lain okey. Asal hari ni senyap ni semua orang ni okey tak ni? Okey. Kita balik rumah lepas tu mandi pun belum lagi ni. Dah pukul 11 Lapar. Tu tak boleh tolong Itu tak boleh tolong lapar tu. Tapi kena Doktor, faham sebab tadi- soalan ni masuk final you all. Doktor, Tapi tadi taklah saya kan. makan roti. Tolong terangkan balik. Okey, yang mana? Kat mana? Which part? From the beginning part yang ni semua. Tak faham. Okay, now. Tak faham daripada sign and magnitude ke tak faham daripada ones and twos complement? Ones and twos Yang one centus. Okay, ones and twos complement Right. Untuk ones and twos complement ni, sekejap. Ni dia bagi step. Tapi step dia tak best. Kita buat sendiri dah. Okay, mari saya di start saya di start Saya tambah slide supaya you faham. Saya ambil balik slide ni. Saya letak dekat sini. Terlaju pula. Okay, kat sini okay. Okay. Saya besar sikit. Right, katalah kita nak represent, sekejap. Saya nak bagi tambah. Split cell. 2 column, 1 row. Okay. Okay dah tak apa. Sekejap
Sekejap, sebentar. Saya nak ni yang besar sebenarnya. Okey. Sekarang ni, ni value kita tadi kan. So sekarang ni saya nak convert negatif 5. Okay, saya nak convert negatif 5. So negatif 5 berapa value dia? Ada kat sini, ada dekat sini, betul? 4 campur 1, 5 kan? Okay, so ni semua akan jadi kosong. Tapi ini baru 5, bukan negatif 5. So macam mana kita nak buat? Insert shape. Cepatlah keluar. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita akan edit text. Buruknya. Text. Saya tak nak middle. Saya nak top. Okay. Edit text. Okay. Okay, kalau 5 kan? Kalau 5, so Allah. So binary dia kita akan dapat apa? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Okey, sampai kat sini okey kan? Sampai kat sini okey ke? Okay. Okey. Okey, lepas tu bila kita nak jadikan dia dia padam. Bila kita nak jadikan dia ones complement, ones. Okay, macam mana kita nak buat? Kita akan transposekan dia. Transpose maksudnya kosong jadi 1, 1 jadi kosong. Okay, jadi jawapan dia 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Okey, sampai kat situ. Okey tak okey? Balik je. Daripada binary ni kita terbalikkan. Jadi kosong jadi 1, 1 jadi kosong. Okey. Okey, ngam So sekarang ni bila kita nak jadikan dia two's complement, kita kena tambah 1. Tambah 1 kat mana? Kat belakang. So sekejap baik saya tulis elok-elok supaya awak faham. Kalau tidak nanti awak susah nak faham. Tambah kat sini. Jawapan dia kita akan dapat. Awak kena tambah di belakang Okey, awak kena tambah di belakang Jangan ikut macam saya Saya ni sebab menaip jadi dia leceh nak daripada belakang. So itu adalah two's complement. Boleh ke kelas? Doktor, Ya. kita memang akan tukar dia kepada 1 lepas tu baru 2 kan? Ya, kita tak boleh lompat. Kalau tidak mesti salah. Confirm salah. Okey, betul. Tentu dia tanya. Okey, dah faham. Saya boleh tak? Okey tak? Okay. Ones and twos complement ni hanya terpakai untuk nombor negatif sahaja. Hanya terpakai untuk nombor negatif sahaja. Nombor positif tidak terpakai. Boleh? Okey. Bagi satu lagi value untuk you faham. Negatif apa? Doktor, I have a question. Boleh. Apa function benda ni? Okey. Function dia sebab komputer dia tak boleh identify nombor negatif positif. Dia tak baca binary. Ingat tak? Dia tak baca binary. Dia baca decimal. Dia baca binary. Jadi bila binary, kita kena bagi tahu dia bahawa nombor tu adalah nombor ada sign ke tak ada sign. Jadi cara nak tunjuk nombor tu ada sign ataupun tak ada sign, ada 3 cara. Yang pertama sign and magnitude tadi. Yang mana nombor depan tu adalah dia punya sign. Kemudian ini cara kedua. Nak bagi tahu ini adalah nombor negatif. Dan satu lagi, minggu depan kita akan belajar IEEE notation. Itu
Lagi dahsyat sebab dia ada floating point. Yang ni tak ada floating point. Kita cuba cerita yang ni je. Adakah membantu pemahaman you? Jawapan tu? Okay. Betul? Saya jelas. Thank you, Doktor. Alright. So komputer dia tak faham. Dia tak ada nombor negatif dalam kehidupan dia. Kesian dia. Jadi tapi kita perlukan nombor negatif. Disebabkan itu kita kena bagi kaedah untuk memberitahu bahawa this is basically negative number. So cara nak bagi tahu komputer ada 3. Yang pertama sign and magnitude yang tadi. Lepas tu yang ni ones and twos complement. Dan satu lagi adalah IEEE notation. Itu next week. Boleh? Boleh. Okay. Bagi saya another example please. Another number. 68. Berapa? 69. 69. Okay. So kita kena convert. So kat sini kita akan dapat 1. Kosong. Ni kosong lah 1. 8. Kosong. 64. 64 campur 5. Okay. Kosong. 1. Kosong. 1. So negatif 64. Dia akan jadi 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Okay. So bila kita nak jadikan dia ones complement. Okay, macam nak buat? So semua yang kosong akan jadi 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0. Okay, kemudian nak jadikan dia twos complement. Kita tambahkan 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Betul. Dapat tak? Ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Tapi kehidupan kita tidak berhenti di sini. Okey, kehidupan kita tak berhenti di sini. Kita mesti ada operation. Macam ni. Okay, kita mesti ada operation. So, operation ni sama juga macam kita buat sign and magnitude tadi. Okay, kalau sign and magnitude tadi, kita tukarkan nombor dia kan, besar kecil. Kita tengok besar dengan kecil kan. Tapi sekarang ni, simple je. Kalau ones and twos complement, kita tukarkan nombor negatif pada ones and twos complement, kemudian kita tambah macam biasa. I repeat, ones and twos complement. Okay, kita tukarkan nombor negatif ni kepada nombor ones and twos complement, kemudian kita tambah seperti biasa. Tetapi tidak ya, untuk sign and magnitude tadi, kalau sign yang sama, kita tambah. Kalau sign berbeza, nombor besar tolak nombor kecil. Sign nombor besar. Tapi kalau ones and twos complement, kalau nombor positif-positif tak kisahlah, tambah macam biasa. Tetapi kalau kita ada nombor negatif, contohnya 5 ni, nombor negatif. So apa kita buat? Kita tukarkan dia kepada nombor ones and twos complement. Kemudian kita tambah macam biasa. Sama juga macam ni. Okey, 9 tolak 15. 15 ni nombor negatif. Kita tukar kepada twos complement. Kita tambah macam biasa. Sampai kat situ. Sebarang pertanyaan. Any question so far? Nak saya buat example ke? Ni dah ada Doktor. example kat sini. Ya. Kalau yang twos complement tu, kalau yang belakang sekali tu kosong, jadikan dia 1 lah. Ya. Bukan jadikan dia 1. Kita kena tambah 1. Itu dia punya prosedur. Okay, contohnya macam ni kan. Mula kan kita ada value ni kan. Lepas tu, kita tukarkan dia, inversekan dia, terbalikkan dia. Kemudian nak jadikan dia twos complement, kita tambah 1 gini. Boleh? Tapi kalau dia 1 jadikan kosong ke apa? Kalau 1 campur 1 jadi kosong. 1 ke depan. Tambah macam biasa. Okey, boleh. Alright. Good. Okay, yang lain okey ke? Okay, madam.
Awak punya okey ni saya seram juga ni. Nak latihan ke? Nak saya tunjuk example ke? Tak payah. Okey dah. Okey. Doktor, nak tanya. Ya. Bila masa nak guna one and two complement ni, bila tak payah guna one and two complement? Okey. Bila soalan minta? Soalan akan beritahu. Dia akan bagi. Okey, faham. Dia akan bagi contohnya macam ni lah kan. Dia akan bagi soalan gini. Okay, then besar sangat. Then dia suruh selesaikan. Okay, 27 plus 64 contoh solve in using ones and twos complement. Then you patut tahulah kalau nombor positif cara dia begini saja. Tak payah tukar pada ones and twos complement. Sebab ones and twos complement hanya untuk nombor positif sahaja. Jelas? Okay. So soalan saya, awak nak saya tunjuk ke? Tak payah. Tengok nota yang ni pun cukup. Tunjuk. Okay. Right. Saya ambil contoh yang sama Contoh yang ni kita dah buat tadi. So saya ambil contoh yang sama tapi kita buat untuk ones and twos complement. So letak kat sini lah Okay. So untuk nombor 5 plus 13 ni cara dia dia tak ada jawapan akhir lah. Jawapan dia takat tu je. Okay. Jawapan dia dekat situ sahaja. Tetapi kalau untuk yang ini kita kena tukar nombor 13 ni. Nombor 5, sorry. Saya tunjuk betul-betul lah. Saya nak skip je sebenarnya sebab saya rasa senang. Tapi ni saya tunjuk lah. Okay, 5 kan. So binary. Kenapa besar sangat ni? Kecil sangat tu, okey tak? Boleh doktor, boleh. Kelakar, okey. 5 binary kan? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. So nak jadikan dia ones complement. Macam mana? Kita terbalikkan dia. So kita akan dapat 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Sampai kat situ, okey ke tak okey? Okey. Twos complement pula, kita tambah 1 kat belakang. So jawapan dia 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Sampai kat situ, okey ke tak? Okey. Right. Okay, doktor. So sekarang kalau nak selesaikan, kalau nak selesaikan kita kena tambah. Untuk side magnitude ni kita buat tambah aja. Dia tak ada tolak-tolak punya. So macam mana nak tambah? So kita tambah macam biasa. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 1 tambah 13. Kita beri 13 tadi. Berapa? 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Okay. Kita kena tambah di belakang nanti salah. So kita ada 0. Kemudian 0. Kemudian 0. 1. Betul ni, saya tambah je ni. 0, 0, 0, 1. Betul. 0, 0, 0, 0, 1. Betul tak jawapan tu? Betul tu lah.
Doktor nak tanya. Ya. Kalau yang second complement ni, kalau soalan minta je. Apa dia? Kalau yang method second complement ni, kalau dia minta kat soalan je ke ataupun Saya tak apa dengar, tak apa jelas saya tak apa dengar sebenarnya. Kalau soalan one sentence complement ni, itu saya dengar apa tu? untuk cari yang ni, yang doktor tunjuk ni. Dia kalau soalan minta ke apa kalau untuk second complement ni? Ya, soalan akan minta dua-dua. Saya amicute dengan one sentence complement, soalan akan minta. Kalau soalan tak minta, maksudnya buat binary biasa. Boleh? Okey, faham. So ini, Doktor, ya. kalau dua-dua negatif, nak kita tambah ke nak tukar dua-dua? Kita tukar dua-dua, lepas tu kita tambah. Saya nak buat seterusnya ni. Tapi yang ni faham tak dulu? Yang ni. Dah. Yang ni okey tak? Okey doktor, faham. Okey. Okey, insyaAllah. Okay, good. Dia punya yang cakap okey ni tak berapa ramai. Jadi saya sedikit seram. Tak apa. Okay. Jangan seram lagi. Okay. Kita buat So, negatif 13. Kenapa dia tak bertukar ni? Mengada. Okay, negatif 15. Biarlah. So, binary dia 0000 0101. Okay, one's complement. Terbalikkan. Okay, one's complement kita terbalikkan. Let me put it nicely for you so that nanti bila you nak study senang 1111 1010. Okay, kemudian bila kita nak jadikan dia two's complement, kita buat macam mana? Tambah satu kat belakang. Tapi awak tambahlah betul-betul tambah betul-betul. Cuma saya ni dah boleh congak sebab kita dah nampak dah 1, 2, 3, 4 10, 1, 1. Okey, itu adalah kita punya two's complement untuk negatif 13 binary. Okey, sampai kat situ ada pertanyaan tak so far? Ada soalan tak? Lepas tu kita tambah macam biasa. 1, 2, 3, 4 1011. Lepas tu kita tambahkan dengan 5. Doktor, itu nombor negatif 5 Apa dia? Macam mana? 0101. Nombor apa dia? Nombor negatif? Itu bukan binary 5 ke? Binary siapa? 5. Ya. Hai okey, ya. okey. Thank you. Saya main laju je kan. Sorry. 0010. Betul? Ni betul. Ya, betul. 0011. Betul ke? Saya main laju je. 011 tambah 5. 0101. Okey. Okey, tambah dengan saya, please. So, kita akan dapat 0001. Dan kita ada 0001 1034. Tu ke jawapannya? Betul. Okey, dapat sampai kat situ? Setuju pula. Alhamdulillah dapat. Alright, good. Okay, last kali. Ni soalan kawan awak tanya tadi. Dia dah advance. Saya baru nak tunjuk. Okay. So, saya malas. So, saya ambil je direct kat sini. Sebab kita dah buat. Ctrl C. Tak kat sini. Ctrl V. Mak ai.
Okay, kemudian kita ambil juga yang ini. Sebab kita pun dah buat. C. V. Okay. Alah, saya tak muat lah. Tak apa. Kita kembangkan sikit. Yang ni kita kasih kurus. Yang ni saya letak atas. Nampak tak saya malas nak buat. So saya letak je lah satu lagi kat sini supaya muat. Awak jangan malas je saya. Ni tak bagi bagi. Boleh ke saya buat gini? Nampak ke? Nampak. Nampak. So kita tambah. Kenapa? Kenapa dia tak? Okey. Okey, kemudian kita tambah macam biasa. 1, 2, 3, 4. 1011. Dan kita tambah 1, 2, 3, 4. 0011. Okey, tambah. Tolong tambah sekali dengan saya Takut saya tersalah. So basically, baik. 0, 1, 1, 1. Betul ke? 0, 1, 1, 1. Okey, betul. Terbalik. 0, 0, 0, 0. 1. Betul. Madam, belakang kosong Ya. You're right. 0, 0, 0, 1 kan? 0, 0, 1. 1. Betul. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dan 0, 0, 0, 0, 1. Betul ke? Betul. Betul. Okay, nice. Okay, itu dia. Boleh? Second, madam, doktor. Ya. Yang second nombor belakang tu bukan 1 ke? Sebab 1 bawa naik atas. Tu 1, 1, 1, 1. Yang mana? Yang belakang hujung sekali kan 1, 1, 1, 0. 1 bawa naik atas. Yang mana? Tu Yang mana? 1, 1, 1. Hujung sekali. Yang ni? Betul. Yang ni? 1 tambah 1. Okay, 1 tambah 1. 1 bawa naik atas kan? Betul? Lepas tu 1 tambah 1 ada 1 lagi. Ya, 3 kan? Betul. So 1 bawah-bawah. Betul. Okey. Okey, dah. Okey, betul ke? Cek sekali dengan saya Okey, dapat ke? Rasa kena kira balik. Kenapa? Asal kena kira balik, betul lah ni kan? Saya dapat 1, 0, 1, 1, 0. Okey, saya kira lah. Okey. 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Tambah 1, 2, 3, 4. 0, 0, 1, 1. Okey. 2, 3, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 kan? 0,
Dia tak boleh. Dia kena saya tulis dengan tangan juga. 1110. Macam tu ke? Macam tu ke kelas? Saya dapat sama dengan doktor. Okey. Yang lain? Saya kena tulis dengan tangan. Kalau tidak, saya tak nampak. Okey. Ada tak jawapan lain? Kod saya terlepas pandang. Betul itulah. Dia tak boleh main congak, dia kena tulis. Kalau tulis baru dia nampak, baru dia dapat. Okey. Sebarang pertanyaan so far kelas. Dia dah semakin lemah ni. Awak punya tak ada ni. Make sure faham kenapa saya run pula. Okay. So ini ada exercise. So this is what I want you to do Untuk exercise ni, soalan E ni tak ada Soalan E ni tidak ada. Soalan F ni tidak ada. Sebab mana ada 103. 103 tu tak wujud. Okey, 103 tu tidak wujud. Untuk soalan yang pertama ni 103 tu tak wujud. Jadi buang 103. Tapi soalan 103 kat bawah ni valid lah. Cuma soalan ini sahaja. Okey, cuma soalan atas ni sahaja. So tukar soalan yang atas ni kepada 101. Okey, tukar soalan atas ni kepada 101. Itu sahaja. Sebarang pertanyaan. Tukar apa, madam? Yang ni. Okay, saya besarkan Okay, 103 mana ada? 3 mana wujud? Okay, 3 ni tak wujud. So, buang 3 gantikan dengan 1. 101. Boleh? Boleh, madam. Alright. Itu sahaja untuk hari ini. Sebab kalau saya lajak lagi, kita tak cukup masa. Ini adalah IEEE notation. IEEE notation saya akan masuk next week. Sama ada saya masuk next week ataupun saya masuk dalam tutorial nanti. Tapi masa tutorial tu I think saya nak buat quiz. Ni dah kita tahu hajat untuk membuat quiz. So, any question class? Sebarang pertanyaan. Sebelum saya assume semua orang pandai, you don't have any question at all. Sebarang pertanyaan. Any question? Tak ada Tak ada doktor. Okay. Alright. So, saya akan chapter, okay, good question. Oh, of course lah, tidak. Mestilah termasuk juga dengan chapter 1. Study. Kelas saya mana boleh tak study? Okay, prepare. Prepare for chapter 1 and chapter 2. Boleh? Okay, welcome. You're most welcome. Okay. Sebarang pertanyaan lain? Kalau tidak, saya nak habiskan kelas. Kita ada di 10 minit. Bolehlah pergi makan yang lapar tadi, nak makan roti ke, baru nak basuh muka ke. Pergilah buat apa yang patut. But those yang tak hantar lagi, saya menunggu-nunggu your assignment. Atas meja saya tu ada 65 tak silap. Tadi ada yang hantar lagi, rasanya dah ada sampai 70. Kelas kita lebih daripada tu. So I hope that all of you will submit your case study by today. No later than, okay lah, saya bagi masa sampai pukul 2 no later than 2. Okay. And then I will pass this slide as well so that you can basically do the exercise. So masa tutorial kita akan jumpa dan buat quiz. Jelas? Jelas, doktor. Jelas, doktor. Okay, so kita jumpa masa tutorial. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Masih. Thank you doktor. Thank you, doktor.